yang akhir. Orang yang berhutang tergolong sebagai pembohong. Tadi pencuri, yang keduanya pembohong, pendusta. Nabi SAW biasa berdoa di akhir solat, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghram. Wahai Allah, aku berlindung daripadamu daripada berbuat dosa yang banyak hutang. Aku minta lindung daripada Allah daripada banyak buat dosa dan banyak hutang. Kemudian sahabat tanya pada Nabi SAW, wahai Rasul, kenapa engkau meminta perlindungan dalam masalah hutang? Kenapa engkau sering meminta perlindungan daripada masalah hutang? Nabi doa, dua benda, hutang, dosa. Kenapa Rasulullah banyak sangat ni minta doa pada Allah daripada masalah hutang? Apa jawab Nabi? Jika orang yang berhutang berkata dia akan sering berdusta, jika dia berjanji, dia akan memungkiri janji tersebut. Berhutang dia akan membawa kepada dosa yang lebih teruk, iaitu berbohong dan juga mengingkari janji. Dan dua sifat ini adalah sifat yang terkeji dalam agama kita yang mesti kita jaga. Wallahu ta'ala alam. Tuan-tuan, mudah-mudahan sedikit perkongsian kita pada pagi ini dapat kita manfaatkan. Dan berbohong ni tuan-tuan, dusta ni pun ada hukum dia. Berbohong ni hukum dia apa? Piramli kata bohong sunat, betul ke? Dia kata bohong sunat. Ada bohong sunat? Tak ada bohong sunat. Harus berbohong tu ada dengan 3 tempat ya. Tuan-tuan, pusinglah macam mana nak bohong, terutama hutang, takkan jumpa. 3 je. Yang pertama iaitu berbohong, berdusta di dalam medan peperangan dengan syarat berjuang menentang orang-orang yang menentang agama kita. Kerana satu hari seorang sahabat namanya Nu'aim bin Musaib, dia masuk Islam dalam keadaan senyap-senyap. Kemudian dia datang jumpa dengan Nabi SAW. Dia tanya, wahai Rasulullah, ketika itu dalam keadaan peperangan. Dia jumpa dengan Nabi SAW, wahai Rasulullah, apa peranan aku? Lalu Nabi kata, Nabi perintahkan dia pergi menyusup masuk kepada kaum Quraisy musyrikin di Madinah dan Mekah. Dan yang mereka ni tak tahu keislaman Nu'aim ni. Lalu dia telah memporak-perandakan kepercayaan di antara Mekah dan Madinah musyrikin, akhirnya memberi kemenangan kepada Islam. Kerana Nabi sebut apa? Nabi sebut al-harbu fit'ah. Peperangan itu ada tipu helahnya. Maknanya kata berbohong, berdusta, konsep dalam peperangan ini, tipu helah itu diharuskan. Dengan syarat memerangi orang-orang kafir. Tuan-tuan, kalau kita lurus bendul dalam peperangan, habis, kalah. Jadi ada strategi. Islam is organized. Dia tersusun tuan-tuan. Dia bukan sembrono, tawakal 100%, tidak. Dia mesti doa, usaha, ikhtiar kan, ataupun istiqamah dan tawakal kepada Allah SWT. Yang kedua, bohong dalam mendamaikan orang yang berbalah. Boleh. Kawan kita, kawan baik, duduk taman dan 5 tahun dulu sama-sama kawan baik. Masuk hujung-hujung ni bergaduh tuan-tuan. Ada orang laga-lagakan kita, akhirnya kita jadi bergaduh. Kita ni orang tengah buat apa? Damaikan. Macam mana dengan berbohong? Kita jumpalah si A, kita katalah kat dia, si Fulan ni, si A ni, dia dah lembut hati dengan kamu. Walaupun dia tak cakap pun benda tu, kita bohong. Kita kata, eloklah kalau kamu berbaik-baik, dia pun nampaknya tu dah memaafkan kamu. Kita pergi kepada B pun kita cakap dia kurang macam tu. Akhirnya sejuk hati si A, sejuk B, damai mereka. Itu perintah daripada Allah. Allah sebut 3, betul tak? Yang pertama, mulut ni guna untuk sedekah, minta bagi tahu orang sedekah banyak-banyak. Yang kedua, ma'ruf, buat baik banyak-banyak. Yang ketiga, islah bainan nas, damaikan di antara manusia. Dan yang terakhir ataupun yang kedua, iaitu berbohong, iaitu secara tauriyah, tawawrayata marbuta, tauriyah. 2 makna, tersurat, tersirat. Maka pilihlah yang tersirat, makna yang lebih jauh. Ketika mana satu hari Nabi SAW dalam keadaan diancam orang Islam, Nabi berjalan di hadapannya, Nabi bimbang kalau ada Quraisy, kafir musyrikin Mekah. Apa, Nabi jumpa seorang tua di tepi jalan. Orang tua di tepi jalan yang dia tak kenal Nabi dan Nabi pun tak kenal dia. Lalu Nabi SAW tanya kepada orang tersebut, siapakah, adakah Quraisy di hadapan kami? Lalu orang tua tersebut tanya kepada Nabi, dia tak kenal Nabi. Man antum, siapa kamu? Apa jawab Nabi? Nabi SAW jawab, nahnu min ma'un. Nahnu min ma', kami ini daripada ma'. Lalu orang tua tersebut memikirkan bahawa Nabi SAW dan rombongannya adalah daripada qaryah, kampung namanya qaryah Ma'un. Jadi dia bagi tahu di hadapan ada sekian-sekian. Sedangkan Nabi bukan daripada kampung yang namanya Ma', bukan.
Nabi bohong ke? Nabi bohong ke? Itulah tauriah. Nabi menggunakan maksud yang lebih jauh, tersirat. Kalau tersurat kampung mak, tapi tersiratnya Nabi nahnu min mak. Nabi maksudkan apa? Nabi tak bohong. Nabi memberi maksud yang jauh demi maslahat nyawa diorang ni. Kalau tak diorang akan diancam. Nabi kata apa? Kami maksud nahnu min mak ni maksudnya kami daripada benih air mani. Betul tak? Kita daripada air mani? Betul. Ma untuk air yang dimaksudkan Nabi SAW, air mani lah. Kita kami ni daripada ma'un. Itulah sahaja antara dusta yang diharuskan dalam agama kita. Adapun kita nak mengelak tentang hutang-hutang ini dengan berbohong, itu adalah perkara yang ditegah dalam agama kita. Wallahu